Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, kita sambung dengan topik 8 iaitu berkaitan dengan Internet and World Wide Web ataupun WWW lah. Jadi ini adalah topik yang ke-8. Jadi kita akan tinggal lagi dua topik lah, iaitu topik 9 dan topik 10 pada minggu-minggu seterusnya lah. Okey, jadi untuk topik ini, learning outcome ataupun objektif pembelajaran bagi topik 8 ini, di akhir pembelajaran topik ini, pelajar dapat yang pertamanya define, maksudnya dapat menyatakan berkaitan dengan evaluation of internet, penilaian dalam internet. Yang keduanya, pelajar dapat define ataupun menyatakan berkaitan dengan terms internet. Yang ketiga, pelajar dapat membincangkan mengenai konsep berkaitan dengan WWW, World Wide Web, secara konsisli lah, secara ringkas dan tepat. Dan pelajar juga dapat membincangkan berkaitan dengan konsep cloud computing secara jelas lah, apa yang dimaksudkan dengan cloud computing dan sebagainya. Dan yang terakhirnya, pelajar dapat membincangkan konsep berkaitan dengan fog computing. Okey, secara briefly lah. Okey, evaluation of internet ataupun evaluasi internet ni, perkataan internet ataupun origin of the internet asalnya dimulakan sebagai eksperimen pada akhir tahun 1960 oleh satu badan iaitu Advanced Research Project Agency atau singkatannya adalah ARPA, yang sekarang dikenali sebagai DARPA. Okay. Jadi DARPA ini dia membuat eksperimen dengan menyambungkan beberapa rangkaian komputer dengan memberikan grant kepada beberapa universiti dan syarikat swasta untuk terlibat sama dalam research tersebutlah, dalam penyelidikan tersebut. Jadi terdapat 6 pasal dalam perubahan internet, 6 phase of change of the internet, ada 6 pasal. Okey, fasa pertama di mana sebelum tahun 1969, kelahiran of ARPANET untuk tujuan penyelidikan dan perkongsian sumber komputer di Amerika Syarikat sahaja, di US sahaja. Jadi bermula dengan di US lah, dan kebanyakan pengguna ni adalah saintis. Yang guna internet pada waktu itu adalah saintis, student, pelajar dan juga ahli akademik sebab dia melibatkan universiti dan juga syarikat swasta lah. Dan internet ini digunakan sebagai alat untuk berkongsi sumber komputer. Okay. Seterusnya pada tahun 1970 sehingga tahun 1990, second fasa yang kedua iaitu komunikasi seperti email, protokol file transfer protokol dan juga Usenet digunakan secara meluas. Jadi penggunaannya masih terhad kepada universiti dan juga government agency. Okay, agensi kerajaan lah yang gunakan rangkaian dan penggunaan internet ianya tertumpu di US, Europe dan juga Jepun lah, Jepun. Dan internet ini digunakan sebagai alat komunikasi, tool of communication. Jadi dia menghubungkanlah antara ketiga-tiga negara ini. Okey, pada fasa yang ketiga, pada tahun 1990 sehingga 1997, hypertext teknik mula digunakan. Okay, teknik hypertext mula digunakan secara meluas dalam maklumat rangkaian. Dan internet mula menarik perhatian orang ramai kerana ianya dapat, kita panggil, dia ada internet browser
dan juga boleh atraktif. Maksudnya dia atraktif dan juga user friendly interface. Mesra pengguna lah. Okey, fasa yang keempat bermula tahun 1997 sehingga tahun 2000, internet explosion. Cetusan internet ini di mana jumlah pengguna telah semakin berkembang secara drastik lah dengan pesat. Dan internet ini digunakan untuk urusan perniagaan terutamanya dan ia menjadi topik perbualan dan banyak artikel mengenai internet mula ditulis di pelbagai magazin lah. Okey, majalah. Okey, fasa yang kelima iaitu pada tahun 2001 sehingga 2017, reality internet reality, di mana banyak syarikat .com mula ditutup. Company close down dan kenyataan dan kelebihan internet ni mula diwar-warkan lah. Okey. Dan beberapa inisiatif untuk meningkatkan internet ini mula diteruskan. Jadi mula diperkembangkan lah maksudnya. Okey, fasa yang keenam bermula pada 2017 sehingga sekarang lah. Sehingga kita sekarang. Internet of Things, di mana IoT ini merujuk kepada rangkaian ever-growing network physical object. Maksudnya merujuk kepada rangkaian objek secara fizikal dan ianya mula terus berkembang dan mula diperkenalkan melalui penggunaan alamat IP address inilah dan juga penyambungan internet connectivity dan komunikasi di mana ianya berlaku antara satu objek ataupun objek-objek ini kepada peranti-peranti tertentu dan sistem lain yang menggunakan internet. Contoh yang paling mudah yang korang boleh perhatikan untuk Internet of Things ni adalah contohnya kalau kita nak tutup lampu ataupun kipas, kita tak perlu bangun lah. Kita akan setting dekat smartphone kita dan kita ada beli device untuk Internet of Things tersebut. Jadi kita akan setting dan kita akan connection antara smartphone kita dengan plug yang kita dah set up tersebut. Jadi itu kita panggil sebagai salah satu Internet of Things lah yang digunakan dalam kehidupan seharian kita.